Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberi kesihatan yang baik, diberi kelapangan masa dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita beramal ibadat kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan tazkirah maghrib dari Kondo Kemuncak. Sekarang ditukar. Sepatutnya dari surau Kondo Kemuncak. Ini saya buat sendiri tu, tampal macam tu. Itu yang jadi huduh tu. Saya malas nak minta designer buat semula. Jadi kita pakai yang mana ada je. Dan tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, kita telah hari yang ke-7 ya. Siri ke-6 ini. Siri ke-6, hari ke-6. Pada siri yang pertama kita bermula dengan travelog haji, mengubah sempadan iman. Itu detik yang signifikan lah dalam hidup saya, perubahan yang besar dalam hidup. Daripada situlah kita bergerak menuju meniti masa berbaki. Kemudian hari yang kedua, kita telah berbincang berdasarkan buku apa ya? Allahu Akbar. Buku apa ya? Saya ni lupa tak ingat apa ni. Masya-Allah, kita tidak berdosa. Allahu Akbar. Cerita pasal lupa ni, dalam satu majlis saya nak bercakap tapi ayat tak datang. Jadi saya pun bercerita lah dalam majlis persaraan UiTM. Jadi saya bercerita lah, saya kata saya ni orang tak tahu yang sebenarnya daya ingatan saya ni dah ada lap sikit dah. Dan kadang-kadang bila berceramah tu kita nak sebut sesuatu tu tak datang. Macam hari ni lah. Saya tahu buku apa yang saya pakai sebelum ni. Tetapi pada masa dan saat ini tak datang. Jadi saya bercerita begitu, ada seorang doktor pakar perubatan, dia kata itu sindrom orang tua lah. Dia kata memang sampai masanya kita punya daya ingatan tu makin berkurang. Tetapi ada orang yang tua, yang umur 70, 80, dia okey. Dia tak ada masalah, boleh baca Quran cantik je. Dan dia kata kita buat cara tradisional lah, dia kata. Dia doktor pakar perubatan, dia kata. Di Malaysia ni ada dia punya ubat dia. Untuk merangsang sel-sel supaya kita ni tidak mudah lupa. Apa dia? Saya tanyalah, saya pun naklah juga berubat kan. Dia kata kelapa darah. Carilah kelapa darah. Minyak kelapa darah. Rumah saya ada tu. Saya dah minum dah. Lebih kurang seminggu dah, 2 minggu. Tapi lupa lagi. Allahu Akbar. Sebab apa? Segala-galanya kena minta daripada Allah. Makan ubat tu sebagai penyebab saja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian semalam kita dah habis, kita tidak berdosa, yang kita bercerita tentang nombor-nombor. Hari ni kita janji kita nak baca buku baru. Baca. Tapi saya cuba terangkan apa yang terkandung dalam buku yang kita akan bincangkan selama 10 ataupun 15 minit. Dia tak boleh lama-lama. Kita ni tambah kita yang dah tua ni, ya Allah, kita punya tumpuan pun akan berkurangan. Saya betul dengan anak-anak murid saya di Universiti Kuala Lumpur pun yang 40 minit yang pertama je yang betul-betulnya. Kemudian kita tahu dah dia orang ni tak boleh tahan lama. Belajar sampai 3 jam. Kadang-kadang kita tak boleh nak fokus tu. Baik. Buku apa yang saya pilih? Buku ini bertajuk dia Rumah Sakit, Dia Mahu Saya Menangis. Yang bawah ni, Dia Mahu Saya Menangis, yang sebenarnya patut tajuk dia. Tetapi pada saat-saat akhir dia bertukar jadi Rumah Sakit yang jadi besar, Dia Mahu Saya Menangis jadi kecil. Jadi bila tajuk ni macam ni, ada ramai orang tak nak belilah buku ni. Sebab apa? Dia kata rumah sakit ni tak best lah. Macam tu lah. Tetapi yang sebenarnya yang saya nak ceritakannya adalah kerana pengalaman masuk rumah sakit, dan saya melihat bagaimana Allah ni cukup baik, Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia bagi lagi saya hidup, dan itulah menyebabkan saya kata Dia mahu saya menangis. Supaya Masya Allah, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 42, dia kata apa? Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripada engkau. Lalu mereka mendustakannya. Kan ramai orang mendustakan Allah. Allah suruh, dia tak buat. Yang Allah larang, dia buat. Itu mendustakanlah. Walaupun kita percaya pada Allah. Walaupun kita percaya Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Yang ini di-refer kepada orang dulu yang memang tak percaya pada dia tak percaya pada Allah ni. Dia ingat dia je. Dan Allah kata apa ya?
Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripada engkau, lalu mereka mendustakannya, maka kami timpakan azab kepada mereka berupa kesesaraan. Kesesaraan dan kemelaratan. Ini termasuklah bencana tubuh. Bencana tubuh ni macam tak sihat lah, sakit. Supaya mereka berdoa kepada kami dengan merendahkan diri serta insaf dan bertaubat. Tuan-tuan, kita ditimpa sakit, diberi sakit, macam-macam sakit ya, tuan-tuan dan puan-puan, ditimpa sakit itu supaya bila kita ditimpa sakit, kita teringat pada Allah. Supaya kita merayu pada dia, supaya kita berdoa pada dia. Bukan kata, aduh, sakit, tolonglah, cepatlah sikit. Ramai orang macam tu kan, marah kat bini, marah dekat orang jaga, lambat, dia rasa lambat. Apa yang dibuat semua lambat. Rasa macam orang tak sayang kalau penyakit-penyakit yang kronik ni. Jadi yang sebenarnya dia nak menguji kita supaya, dia kata apa? Supaya kita tunduk, sujud dan kita ingat pada dia, kita berdoa kepada dia. Saya mulakan dengan begitu pada hari ini dan juga saya nak baca satu lagi ayat surah Al-Anbiya, ayat 83. Kisah apa? Kisah yang paling dahsyat lah kalau orang sakit ni siapa ya? Nabi Ayub ya. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, engkaulah sahaja yang maha penyayang daripada segala yang menyayang. Dan dia merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Ayub ni kalau kita cerita panjanglah. Saya letak kisah Nabi Ayub lah bila saya sakit dan sebagainya. Saya kata Nabi Ayub lagi teruk ujian dia. Saya ni okeylah. Ini dua perkara yang memang menjadi dasar buku rumah sakit ini. Okey, tetapi saya nak balik semula sebab hari ini kita berkenalan dulu. Dalam masa seminggu ni saya akan akan bincang buku ini daripada beberapa bab yang saya pilih. Dia seronok, insya-Allah. Kita letak buku ni ya. Bila kita sebut rumah sakit, ni orang kampung dulu-dululah. Kalau kampung saya dibesuk dulu, ayah saya ke apa ke semua, dia kata apa, nak pergi rumah sakit. Dia tak kata pergi hospital. Dia kata pergi rumah sakit. Rumah sakit ni hospital lah. Okey, bahasa orang kampung, orang Kelantan, orang Besut, orang Terengganu pun saya ingat rumah sakit lah, zaman-zaman dulu. Jadi tuan-tuan, macam mana orang ni bila ditahan dalam rumah sakit, di hospital ni, bermakna dia tu sakit yang teruk lah. Dia tak boleh keluar, tak boleh makan ubat saja. Masuk hospital, kena tahan, kita consider dia sakit teruk. Okey. Bila masuk dalam hospital, agaknya bila dia boleh keluar daripada hospital ni, daripada rumah sakit ni? Bila dia boleh keluar? Yang pertama sekali, ini yang saya suka ni kalau ada audience, kalau duduk ramai-ramai saya boleh tanya, bila kita boleh keluar? Tanya lagu tu. Dan dia orang jawab lah. Dia orang dah tahu dah. PL saya ni suka bertanya. Sebab tu malas orang duduk depan kan. Tapi tak apa. Yang sebenarnya kita bincang seronok-seronok kan. Bila kita boleh keluar daripada rumah sakit tuan-tuan? Yang pertama sekali, bila kita sihat. Bila sihat boleh keluar lah. Doktor kata dah sihat dah. Discharge. Balik. Yang kedua, bila? Bila? Ada orang sebut bila mati. bila dah mati, doktor suruh balik. Bukan boleh balik lah, buat balik lah ke bumi. Ada. Itu nombor 3. Nombor 2 dulu. Apa dia? Nombor 2, bila kita dah stable. Kita tak baik. Macam contoh penyakit yang saya ada. Diabetes, jantung, darah tinggi. Dia tak baik. Darah tinggi je kan. Pergi hospital, dia kata masuk ward. Dia kontrol, dia jaga. Lepas tu 2-3 hari dia stable. Dia kata, doktor kata boleh balik lah. Boleh discharge. Tetapi dia bagi obat. Okey. Ini satu kategori. Kategori sakit, tak baik, tapi doktor suruh keluar. Yang ketiga apa? Yang tadilah. Yang ramai orang sebut tadi, apa dia? Yang ketiga, meninggal. Jadi bila meninggal, kena keluar daripada hospital, daripada rumah sakit. Jadi 3 keadaan. Jadi pada masa saya tulis buku ni, Allah bagi ilham kepada saya bila saya tengok keadaan tu. Tetapi dia tulis tu sebab seluruh keluarga saya ni associate dengan rumah sakit. Adik-beradik 12 orang. Ayah, Wan tu mak saya ya. Semua ada penyakit. Jadi kita ni, keluarga kita ni keluarga sakit. Ayah tu dia punya obat tu satu bekas Tupperware. Wan pun sama.
Wan pun kena apa ni, kena stroke sebelah apa ni, angin amar. Kakak-kakak saya semua ada darah tinggi, ada kencing manis. Allahu akbar. Jadi pada masa tersebut saya melihat tentang pentinglah benda ni, tentang sakit ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada masa tersebutlah saya merasakan bahawa bila nak tulis buku ni, saya melihat bahawa saya menyatakan pada diri saya bahawa dunia ini merupakan rumah sakit yang terbesar. Itu dia asas buku ini. Bukan hospital tu, bukan Subanjaya Medical Center, bukan Avicenna dekat Shah Alam ni. Tetapi dunia ini secara keseluruhannya adalah rumah sakit. Saya kata lagu tu. Sejak bila kita sakit? Maknanya penghuni dunia ni semua sakit lah. Timbul pula isu yang kedua, pasal apa ni kita kata rumah sakit. Saya berkata, iyalah. Bila kita akil balik, sakit lah. Pasal apa? Bila ada kita buat dosa, tercatat sebelah kiri. Kita buat pahala, buat baik, makan ubat, sebelah kanan. Semua orang sakit lah. Boleh kata semua orang sakit sebab semua orang ada dosa, orang kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dosa tu penyakit ya. Dan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Dosa apa ni, penyakit kronik apa tuan-tuan? Penyakit kronik. Cuba sebut. Cuba tulis sikit, penyakit kronik apa? Ramai kalau live ni, kalau kata ada audience face to face, saya tanya, okey, penyakit kronik apa? Oh, cepat lah dia orang jawab. Apa ni, sakit jantung. Lagi? Kanser. Lagi? Buah pinggang. Lagi? Diabetes. Lagi? Darah tinggi. Itu kronik semualah tu. Penyakit 3 serangkai orang beritahu. Saya pun tanya dia orang. Kalau you kata sakit jantung tu kronik, sakit jantung tu boleh bawa ke neraka tak? Kencing manis ni, diabetes ni boleh bawa ke neraka tak? Tak ada lah, Prof. Habis tak kronik ya? Penyakit kronik ada satu je. Apa dia? Dalam surah An-Nisa ayat 48, dia kata, Allah kata apa? Barang siapa yang syirik dan menduakan Allah, dia tidak minta ampun lah. Dalam surah Al-Maidah, dia cantum sekali ya. Maksudnya, barang siapa yang syirik dan menduakan Allah, dia tak minta ampun sebelum dia mati, sebelum dia meninggal. Dia mati dalam keadaan kufur, dia garanti. Orang syirik ya, garanti dia masuk neraka, kekal selama-lamanya. Inilah satu dosa yang tak akan diampunkan oleh Allah SWT. Itulah penyakit kronik. Ini dia punya falsafah dulu ketika saya menulis buku ini. Bermakna, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, kita duduk dalam hospital yang paling besar, yang paling canggih, yang dia punya penyakit-penyakitnya banyak. Banyak. Bukan penyakit COVID-19 ni. Bukan. Penyakit-penyakit contohnya hari ni kan, contoh kalaulah kita boleh semayang ke masjid ke surau, kita tak pergi. Contoh, kita nak kena bakar rumah kita tu. Macam tu. Kalau kita mengumpat, teruk tuan-tuan. Kalau kita apa ni buat jahat kat orang, itu semua penyakit-penyakit. Ada penyakit hati, ada penyakit apa ni mulut, ada penyakit fizikal, ada penyakit yang macam-macam jenis penyakit. Okey. Baik. Saya pergi satu step lagi, saya tanya kepada khalayak, biasanya saya tanyalah, kalaulah ini rumah sakit, inilah apa rumah sakit yang terbesar sekali, tuan-tuan, bila kita boleh discharge daripada rumah sakit ini? Dia sama tadi kan, kita cerita rumah sakit Avicenna ke, Subanjaya Medical Center ke, ataupun hospital Section 7 tu, bila kita masuk dalam hospital, bila boleh discharge, ada 3 tadi kan. Yang pertama, apa dia? Bila baik. Yang kedua, stable dah. Yang ketiga, mati ya. Dunia ini kalau kita kata sebagai rumah sakit, kita hanya boleh discharge bukan kerana kita dah baik, bukan kerana kita dah stable, bukan kerana apa, hanya ada satu saja. Kerana tuan punya rumah sakit ni memang nak suruh kita keluar. Dia keluar tu macam mana cara dia? Mati ya. Hanya satu saja, mati. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah. Kita tak tahu pun kita sihat ke tak sihat bila kita diminta keluar daripada rumah sakit yang besar ini. Kita hanya tahu apa dia bila kita keluar tadi, kita sihat ke tak sihat, bila kita dibangkitkan di padang mahsyar besok. InsyaAllah dalam kubur pun yang sebenarnya kita dah tahulah, bila mati masuk kubur. Ya Allah, luasnya kubur aku. Terang. Kan dalam kubur kan gelap.
tanah menghimpit kalau orang tak okey. Tapi bagi orang yang okey, dia punya itu dia dah rasa dah, dia tahu, dia okey. Tetapi bila dibangkitkan di padang mahsyar besok, Allah kata, "Kamil, masuk syurga tanpa dihisap." Maknanya masa kita keluar tadi, kita keluar dalam keadaan sihat sejahtera. Masa kita tinggalkan hospital tadi, rumah sakit kita yang paling besar tadi. Tetapi kalau Allah kata, "Kamil, mu masuk neraka dulu, duduk situ dulu, baru transfer ke syurga." Itu yang jenis ada kencing manis, darah tinggi, tak baik-baik tu, kena makan ubat tu. Masa keluar tu, ibaratnya begitulah. Tetapi kalau Allah kata, "Kamil, mu duduk dalam neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka." Maknanya itulah dia penyakit paling kronik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah menjadi asas penulisan buku rumah sakit. Tetapi saya bercerita ni, bab ini menceritakan keadaan senario semasa contoh. Tuan-tuan, berapa ramai di antara tuan-tuan yang pernah naik ambulans? Tak semua orang dapat pengalaman tersebut. Kali pertama saya dapat naik ambulans, bila ayah saya sakit jantung. Satu hari tu, satu malam, dia kata apa? Dia kata ayah tak tahan sakit ni. Dia kata, Dada ni boleh tolong panggil ambulans tak? Dia nak ambulans. Orang tengah sakit jantung ni, ikut lah. Jangan lawan angin orang sakit jantung ni. Dia banking semacam. Tuan-tuan, ini siapa yang jaga orang sakit, tahulah. Ada kita faham perangai. Ayah saya tak boleh. Sebab dia perlukan masa. Kalau kata dia kalau janji dengan orang pukul 7.30, 7.20 tu dia dah ready dah. Dia tak boleh terkocoh-kocoh. 7.30 baru nak siap. Berapa ramai orang berjanji nak jumpa dengan orang, tak jaga masa. Kena orang tu sakit jantung, saya lah misalnya, memang saya marah. Ada orang janji dengan saya 7.30, 7.40 baru datang, memang saya beritahu. You janji pukul berapa? You tahu tak? 90% orang nak berjanji dengan saya nak berjumpa, boleh kata tak tepat masa. Jangan macam tu. Tak elok tu, itu penyakit tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak boleh ikut masa tadi, memang kerana tak boleh buat apa. Ini orang tahu. Kalau saya janji dengan orang pukul 8, tiba-tiba pukul 8 suku tak datang lagi. Ada sebab betul lah tu. Memang tak boleh buat apa lah tu. Apa dia? Katalah nak pergi mengajar, aku dah maghrib. Kalaulah setengah jam boleh sampai ke tempat tu, pukul 6 lagi saya dah bertolak dah. Maghrib 7.30. Sebab apa? Saya tak nak berlaku begitu. Tetapi ada masanya, ini kita faham lah. Allah tak bagi, Allah menguji kita, memang tak sampai. Ini kita sengaja. Macam tu ya. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, Subhanallah, ambulans datang. Dan saya anak lelaki pertama. Saya merasa bertanggungjawab. Saya kata, biar saya yang masuk dalam ambulans ni. Bersama dengan ayah, bawa pergi daripada rumah saya ke hospital Jetih. 8 km je. Dan ambulans ni tahulah bunyi kan. Semua dia laju je. Tetapi ayah saya duduk dalam tu, dia kata dia tak tahan. Kita tahu dia tak tahan ni. Tetapi mulut dia sentiasa tak berhenti baca Quran. Mana-mana ayat yang dia ingat, dia baca. Makin dia sakit, makin kuat dia baca. Tuan-tuan, saya tengok ayah saya, ya Allah. Dia tak kata sakit. Dia baca Quran. Saya pegang labu betis dia. Itu je lah saya boleh buat. Saya tak gerti. Masa tu saya buta huruf, tuan. Saya tak pandai baca Quran lagi. Dan tuan-tuan, bila tengok ayah saya dalam keadaan tersebut, saya rasa, ya Allah, lamanya 8 km. 8 km ni dekat je kalau naik ambulans. Ambulans pula boleh jalan terus. Tetapi perasaan saya duduk dalam ambulans tersebut, saya rasa lama. Benarlah yang Allah kata apa? Rasulullah kata apa? Besok di padang mahsyar, kalau orang tu tak okey, dia menunggu nak dibicarakan. Ni duduk di padang mahsyar, matahari sejengkal daripada kepala. Dia rasa 50 tahun. Duduk di padang mahsyar nak menunggu giliran dia. 50 tahun tu punya lama. Tuan-tuan, saya duduk dalam ambulans, berapa minit je, terasa lama. Nak ke saya macam tu? Saya tak nak. Ini pengajaran dia yang kita kutip. Kita dah rasa macam tu, janganlah sombong sangat. Tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sampai di hospital, terus masuk buat kecemasan. Dan 10 tahun, 11 tahun kemudian, saya pula yang ganti tempat ayah saya. Saya daripada Shah Alam ini dibawa ke Subanjaya Medical Center, naik ambulans. Kenapa? Masalah jantung yang sama.
Tuan-tuan, duduk dalam ambulans tu kali pertama duduk tu, ya Allah, subhanallah, 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 ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Pasal apa? Kita sakit dia kan? Sakit betul lah yang Allah kata, masa kau sakit kau ingatlah Allah. Entah-entah mati hari tu. Tuan-tuan, itulah perasaan dia. Kalau tuan-tuan tak pernah sakit, tiba-tiba pom mati terus. Masya Allah, kadang-kadang kita lupa. Dan Masya Allah, subhanallah, perjalanan ya tuan-tuan, bila dululah saya tengok ambulans dulu kan, kalau ambulans tu bising tengah jalan, bunyi piong 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 tu, apa dia? Kita kata apa? Oh, ada orang sakit lah tu, nak pergi ke hospital. Oh, dah. Dia bukan macam tu tau. Ambulans bunyi totek tu sama ada dua. Dia nak pergi hospital, hantar orang sakit, ataupun dia nak pergi rumah orang sakit. Nak pergi ambil orang tu. Tapi perangai orang kita ni, saya tengok banyaklah. Bila ambulans lari, dia pun ikut belakang ni, ikut bontok macam tu. Pergi. Mana boleh benda macam tu? Ada tu bunyi tu bukan payah lagi ambulans nak lalu. Oh, dia degil semacam. Pasal apa? Dia mementingkan diri sendiri. Tuan-tuan, entah-entah ayah kita dalam tu. Entah-entah keluarga kita dalam tu. Bagilah peluang untuk dia mencuba. Untuk hantar segera ke hospital. Mencuba supaya dapat segera datang ke rumah. InsyaAllah. Tuan-tuan, banyak pengajaran lah daripada rumah sakit ini. Dan hari ini pengenalan lah. Saya pun dah ulang-ulang banyak benda ni. Masa tazkirah bulan Ramadan itu pun ada saya sebut sikit ya tentang ini. Tetapi nak menceritakan bahawa kita menganggap bahawa dunia ini adalah rumah sakit yang terbesar, yang tercanggih, dan akhirnya sekali inilah tempat kita yang terakhir mengobat diri kita. Apa dia obat yang paling mujarab yang kita ada? Bukan Panadol. Obat yang paling mujarab adalah taubat. Sebab itulah sentiasa bertaubat. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan bila kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan hospital yang saya sebut tadi, Masya Allah, subhanallah, kita tinggal dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, kita berhenti kat sini. Laju pula hari ni 8.20. Tuan-tuan, pagi tadi, nanti kejap yang. Okey, pagi tadi, Masya Allah, subhanallah. Tengok nama ni pun saya dah biasa ni. Baik, sebelum saya nak umum siapa yang dapat hadiah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Hari ini, ulang tahun kelahiran anak saya, Ahmad Amirul Imran. Ahmad Amirul Imran ni sekarang berada di Madinah. Duduk Madinah pun sekarang ni bolehlah pergi semayang. Sebelum ni, ya Allahu Akbar, duduk terperap dalam dalam rumah aja. Dalam bilik, kerja pun dah tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia selalu berhubung dengan kami. Masya Allah, subhanallah. Tapi saya tak bagi balik lah. Saya kata duduklah situ. Tak apa, duduk di bumi Madinah tu. Hari ni hari jadi dia yang ke-22 tahun. Jadi di Facebook saya offer lah. Sempena hari jadi dia, saya offer lah. Saya kata, siapa nak beli buku Amirul? Young Chef in the House. Dia ada buku tu. Dalam ni untuk anak-anak remaja. Bagus tau. Kemudian, siapa nak beli buku kisah pengembaraan Amirul? Budak 22 tahun. Umur 14 tahun. Merantau ke Sudan. Belajar di Sudan. Yang ditulis oleh mama dia. Amirul budak Sudan. Kemudian, saya kata, bacalah buku Seminggu di Syurga. Ini mak angkat dia, Abla Ibtisam. Ini gambar dia kan. Ada 3 muka dia. Budak umur 20 tahun. Dah ada macam tu. Dia pernah masuk TV3 dan sebagainya menceritakan pengembaraan dia. Dan saya kata, siapa yang beli buku ni, 3 ni, dapat percuma apron yang chef. Saya buka sekejap je, sold out. Itu dia. Bukan sebab, saya bukan nak berjual ni. Tuan-tuan jangan siap faham je. Aduh, nak berjual lah tu. Ramai orang macam tu kan. Tak, saya cerita setelah benda ni habis. Yang Chef in the House dah habis. Tetapi yang menariknya, ada seorang hamba Allah ni. Puan Rosita lah saya sebut nama dia. Dia kata, apa Prof, saya nak beli satu set. Dia kata, tolong bagi pada pada khalayak yang FB Live hari ni. Allah, baik-baiklah sahabat saya ni. Terima kasih. Mudah-mudahan anak puan nanti berjaya juga ya. Berjaya, dapat kerja dan sebagainya. Kita doakan begitu. Baik. Hadiah yang pertama saya nak bagi pada hari ini buku Young Chef in the House dengan apron ni. Kita panggil apron lah kan? Betul ya? Okey. Ini satu set ni saya nak bagi kepada nama dia yang pertama ya. Aribah Ahmad. Puan Aribah ya. Puan Aribah
kontak saya 0193154444. Tuntut yang chef in the house dan juga apron ni. Yang kedua, Seminggu di Syurga, Puan Rohana Mustafa. Hubungi saya. Ni ada satu lagi, Amirul budak Sudan ni, besoklah pula. Kan? Okey. InsyaAllah. Allah seronok. Kita ni bergembira. Dan ramai yang menyukakan, sahabat-sahabat saya di luar sana, ramai yang, ini ada lagi hadiah-hadiah yang setiap hari kita ada. Sampai, insyaAllah, setiap hari ada. Ini kita bagi besok, Amirul budak Sudan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, subhanallah. Minta maaf ya. Hari ni, kita panjang sikit tu. Rumah sakit. Dia mahu saya menangis. Besok saya akan pergi kepada bab-bab yang tertentu yang kita akan bincang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.